Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami wakil daripada kumpulan 4 akan membentangkan kajian kes yang bertajuk KPI dan impak kepada prestasi kerja guru. Yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan KPI? KPI atau Key Performance Indicators, iaitu petunjuk-petunjuk prestasi utama, adalah satu sistem pengukuran yang mudah, berkesan dan membantu organisasi menjelaskan dan mengawal tahap kemajuan sesuatu proses perkhidmatan yang disampaikan kepada pelanggan selaras dengan misi dan visi sesebuah organisasi. Bagi pengenalan pula ialah, bidang pendidikan kini adalah antara salah satu bidang yang mencabar seiring dengan peredaran masa. Negara-negara maju berusaha untuk menghasilkan insan yang bermodalkan kelas pertama dalam memartabatkan negara masing-masing. Ia menuntut satu transformasi untuk bergerak standing dengan cabarannya. Guru adalah pemangkin kepada hasrat negara dalam mencapai misi dan visinya kerana guru adalah antara ejen pelaksana dalam mewujudkan insan-insan yang cemerlang intelek dan juga sahsiahnya. Mereka memainkan peranan yang penting dalam menentukan masa depan negara. Oleh yang demikian, guru-guru haruslah mantap daripada pelbagai aspek untuk menghasilkan pelajar yang berkualiti. Objektif kajian kes kami yang pertama ialah mengkaji hubungan antara KPI dengan prestasi kerja guru. Yang kedua, membincangkan cabaran dan isu berserta cadangan. Yang ketiga, membincangkan istilah KPI serta impaknya. Berikut merupakan metodologi. Yang pertama, kaedah kajian yang dijalankan bertujuan menghubungkaitkan objektif kajian dengan hasil kajian, iaitu KPI serta impaknya kepada prestasi kerja guru. Yang kedua, bahagian ini menerangkan kaedah kajian yang telah digunakan oleh pengkaji dalam melaksanakan kajian dengan sempurna. Yang ketiga, kaedah kajian yang digunakan ialah buku rujukan dan internet. Latar belakang KPI. Kualiti pendidikan di Malaysia semakin merosot. Malaysia berada di tempat sepertiga terbawah bagi bacaan, matematik dan sains daripada 74 negara menyertai ujian program penilaian pelajar antarabangsa ataupun PISA pada 2009. Kebimbangan ini terselah lagi apabila pencapaian sains pelajar Malaysia mencatatkan kemerosotan pencapaian dalam penakrafan standard antarabangsa dalam Trends in Mathematics and Science Study pada 2007. Oleh yang demikian, Perdana Menteri Malaysia pada tahun itu telah mengutarakan Key Performance Indicator atau di dalam bahasa Melayu, petunjuk prestasi utama yang disebut secara ringkasnya KPI. Ianya merupakan salah satu bentuk regulasi transformasi pengurusan dalam bidang perkhidmatan kerajaan. Transformasi pendidikan melibatkan perubahan daripada peringkat awal iaitu peringkat prasekolah sehingga ke peringkat yang lebih tinggi. Bidang keutamaan yang dikenal pasti dan diberi keutamaan ialah meluaskan akses kepada pendidikan yang berkualiti dan juga berkemampuan. Berikut merupakan beberapa pecahan daripada aspek asas yang sering dibangkitkan dalam bidang pendidikan. Yang pertama, KPI dan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 sehingga 2025. Kementerian Pelajaran Malaysia KPM telah meneliti dan menetapkan KPI yang harus dicapai oleh semua pegawai perkhidmatan di bawah bidang pendidikan. PPPM adalah satu dokumen komprehensif yang dibuat berdasarkan hasil rundingan awam bagi mengenal pasti bidang keutamaan, meletakkan sasaran, menyenarai inisiatif penting, melakar pelan tindakan yang jelas dan menetapkan jangka masa untuk mencapai setiap sasaran. Yang kedua, hubungan antara persepsi penilaian, prestasi dengan komitmen kerja. Penilaian menyediakan penanda aras sebagai panduan penilai. Namun begitu,
apabila menilai tentang aspek personaliti pegawai yang dinilai, ianya adalah sesuatu yang sangat subjektif. Tambahan pula, penilai ada kalanya bersikap mengikut emosi dan dipengaruhi dengan perasaan. Sehubungan itu, hubungan antara penilai dan pegawai yang dinilai memainkan peranan yang sangat penting dalam memandu markah prestasi yang baik. Dalam menghasilkan satu sistem penilaian prestasi yang mantap, pelbagai usaha telah dijalankan. Namun, masih terdapat masalah berkaitan yang memberi kesan terhadap organisasi tersebut. Yang pertama ialah isu berkaitan ketidakpuasan hati terhadap penilaian adalah isu fundamental. Ini terbukti apabila sebanyak 80% organisasi yang menggunakan sistem penilaian prestasi secara formal berhadapan dengan ketidakpuasan hati individu yang mengendalikan penilaian individu tersebut. Kedua ialah isu pegawai yang dinilai. Apabila berhadapan dengan individu yang mempunyai sikap acuh tak acuh dalam bekerja, seolah-olah hanya melepaskan batuk di tangga sahaja, ramai di kalangan pekerja yang mempunyai mentaliti bekerja hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi bukan pada organisasi itu sendiri. Akibatnya, tiada kesepaduan dalam organisasi atau sekolah tersebut. Sikap ini bakal memberi impak yang tidak baik terhadap prestasi individu, bahkan sekolah terbabit. Akibatnya, KPI tidak akan dapat tercapai dan prestasi pelajar, guru dan sekolah akan merudum. Dan yang terakhir, isu daripada aspek pelaksanaan penilaian juga sering kali dibangkitkan. Antara aspek penting di bawah pelaksanaan penilaian ialah pengendalian sistem penilaian, penyertaan guru-guru dalam sistem dan kejelasan sistem penilaian itu sendiri. Berdasarkan kepada isu-isu yang telah dibangkitkan di atas, terdapat beberapa cadangan yang diusulkan bagi bertujuan menambahbaikkan terhadap penilaian yang berasaskan prestasi KPI. Ia boleh dilakukan dengan menambah bilangan pegawai yang sedia ada untuk membuat pencerahan dalam membantu kejelasan sistem terhadap guru dan pegawai yang dinilai. Selain itu, penambahan tenaga kerja dalam memantau pelaksanaan penilaian berdasarkan KPI ini haruslah juga ditambah disebabkan ia adalah satu perkara yang berterusan. Ini akan dapat menjamin keberkesanan sesebuah sistem penilaian yang dijalankan tadi. Seterusnya adalah berkenaan dengan gaya kepimpinan penilai. Integriti yang tinggi amat diperlukan dalam membantu penilaian yang telus. Keadilan haruslah wujud dalam menilai meskipun KPI telah disasarkan dalam penilaian, namun sikap penilai adalah faktor utama yang menjadi asas dalam penilaian individu. Terdapat beberapa impak daripada pelaksanaan KPI ini. Yang pertama ialah KPI dapat digunakan sebagai penanda aras bagi melihat serta mengukur prestasi. Selain itu, ia bersesuaian dengan perkhidmatan pendidikan kerana kecemerlangan murid-murid dari segi akademik dan sosial merupakan penanda aras yang baik bagi menunjuk prestasi kerja guru. Selain itu, KPI adalah bertujuan untuk memenuhi tuntutan orang awam dengan perkhidmatan yang berfungsi sejajar dengan misi, visi dan objektifnya. Sebagaimana yang telah disentuh dalam teori keperluan, menyatakan bahawa kehendak manusia disusun mengikut hierarki daripada peringkat bawah sehinggalah yang tertinggi. Ia didorong oleh sifat manusia yang sentiasa tidak berpuas hati. Dalam konteks yang dibincangkan ini, dorongan adalah motivasi manakala memenuhi tuntutan atau matlamat yang terkandung dalam visi dan misi organisasi adalah prestasi. Impak yang terakhir ialah KPI juga dapat memberikan gambaran yang jelas terhadap parameter pengukuran matlamat organisasi tersebut berdasarkan pelan perancangan strategik yang telah dibangunkan. Sebagaimana yang kita maklum, Malaysia telah banyak melabur dalam bidang pendidikan bagi menghasilkan modal insan yang bersifat holistik
yang mampu menjanam pendapatan negara pada masa akan datang. Kesimpulannya, kajian ini berjaya mencapai objektif untuk mengenal pasti persepsi guru terhadap penilaian prestasi guru dan hubungan dengan komitmen serta motivasi guru. Oleh yang demikian, jelaslah bahawa KPI dapat memberikan impak yang positif terhadap prestasi guru berdasarkan perbincangan tersebut. Ia juga dapat memberikan kesan optimum terhadap semua pihak yang terlibat dalam sesebuah organisasi. Ia disokong dengan kajian mini yang telah dijalankan oleh kumpulan kami. Dengan adanya penanda arasan ini, ia mendorong guru-guru untuk mendidik dengan baik serta mendapatkan pencapaian yang cemerlang dalam menghasilkan modal insan yang berguna kepada negara. Tambahan pula, ia juga bertindak sebagai panduan bagi guru-guru dalam memangkinkan matlamat sesebuah organisasi iaitu sekolah. Sekian sahaja, terima kasih.